Oke, selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar sekalian. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang nutrisi dan sistem pencernaannya untuk biologi tingkatan 4. Dan topik khusus ialah asimilasi nutrien dan penyah tinjaan. Oke, apakah itu asimilasi? Asimilasi makanan ialah satu proses di mana nutrien diserap semasa pencernaan dan diagikan ke seluruh bahagian sel badan untuk pertumbuhan dan pembaikan badan. Jadi proses asimilasi ini dibantu oleh sistem peredaran badan yang terdiri daripada sistem peredaran darah dan sistem limfa. Dalam sel, nutrien digunakan untuk membentuk sebagian kompleks atau komponen struktur. Jadi, seperti yang kita sudah pelajari dalam bahagian pencernaan, kapilari-kapilari darah di usus kecil bergabung membentuk vena portal hepatic yang kemudiannya membawa darah ke hati. Dan lektil juga bergabung membentuk salur limfa yang lebih besar dalam rangkaian limfa, dan salur limfa ini masuk ke ductus thorax dan mengalir ke vena subclavian kiri untuk dibawa ke dalam sistem peredaran darah. Jadi seperti mana yang telah kita pelajari, sistem limfa membawa lipid Baik, apakah fungsi hati dalam asimilasi? Hati merupakan pusat pengawal aturan jumlah nutrien yang masuk ke dalam sistem peredaran darah. Dia ada 3 fungsi utama. Yang pertama ialah metabolisme makanan tercerna, penyah toksinan, dan penyimpanan nutrien. Jadi metabolisme makanan tercerna, contohnya glukosa yang digunakan untuk respirasi sel, asid amino untuk sintesis protein plasma, dan enzim, dan menukarkan asid amino ataupun protein yang berlebihan kepada urea. Baik, penyah toksinan pula berlaku apabila sel hati menyingkirkan bahan-bahan toksik daripada darah dan akan dibuang melalui air kencing. Dan yang ketiga ialah penyimpanan nutrien. Contohnya ialah apabila seorang itu makan glukosa yang berlebihan, itu akan disimpan dalam hati dalam bentuk glikogen. Baik, untuk asid amino digunakan untuk mensintesis protein plasma dan enzim. Dan asid amino yang berlebihan tidak boleh disimpan dan akan disingkirkan sebagai urea melalui proses pendiaminaan. Jadi dalam keadaan terdesak ataupun ketiadaan glukosa, hati menukarkan asid amino kepada glukosa melalui proses gluconeogenesis. Baik, untuk glukosa digunakan untuk respirasi sel seperti mana kita belajar dalam bab sebelum ini, mengikut keperluan badan. Jadi apabila aras glukosa menurun, glikogen yang disimpan dalam hati akan ditukar kepada glukosa. Sebaliknya apabila kandungan glukosa meningkat dalam darah, glukosa yang berlebihan akan ditukarkan kepada glikogen dan disimpan dalam hati dan sebagiannya disimpan dalam otot. Jadi proses asimilasi dalam sel asid amino digunakan untuk mensintesiskan protoplasma baru, membaiki tisu rosak, dan mensintesis hormon dan enzim. Manakala glukosa digunakan untuk respirasi sel, baiklah dengan membebaskan karbon dioksida, tenaga, dan air. Dan berlebihan akan disimpan sebagai glikogen dan hasilkan tenaga ataupun dalam bentuk ATP untuk proses lainnya. Manakala lipid yang diserap akan digunakan dalam membentuk fosfolipid dan kolesterol. Seperti mana yang kita pelajari sebelum ini dalam membran sel, fosfolipid ialah komponen utama membran sel, dan lemak juga disimpan sebagai tisu adipos di bawah kulit sebagai simpanan tenaga. Contohnya apabila seorang itu kekurangan tenaga, contohnya berpuasa ataupun berlari, menggunakan tenaga fisikal yang kuat, maka lemak akan ditukarkan kepada tenaga melalui proses pengoksidaan. Jadi terdapat beberapa penyakit yang berkaitan dengan hati Jadi contohnya sirosis hati disebabkan oleh minuman beralkohol, bahan toksik, dan hepatitis. Sel hati yang rosak akan sembuh menjadi parut ataupun scar tissue dan menjejaskan fungsi hati. Seterusnya hepatitis, yaitu penyakit radang hati atau pembengkakan disebabkan oleh jangkitan virus, bakteria, bahan toksik, atau tindak balas imun
Jadi bahan toksik ini termasuklah dadah, obat-obatan yang berlebihan, dan sebagainya. Baik, ini adalah ringkasan contoh asimilasi dalam hati manusia ya. Oke, seterusnya kepada subtopik penyatinjaan. Proses penyatinjaan ialah proses pembuangan sisa makanan yang telah melalui proses pencernaan yang tidak dapat dicernakan, termasuklah sel epitelium, serat, selulosa, dan air. Fungsi usus besar ialah menyerap air dan vitamin yang larut air, contohnya vitamin B dan C, pembentukan tinja, tempat koloni bakteria berfaedah bertumbuh. Oke, jadi sebagai fungsi untuk penyerapan air dan vitamin, termasuklah garam mineral, air, vitamin K, vitamin B, dan asid folik. Ya. Jadi ini adalah fungsi usus besar. Oke, jadi sekarang kita akan belajar tentang pembentukan tinja atau najis. Setelah melalui proses penyerapan, hasil pencernaan makanan akan menjadi separuh pejal ataupun tinja ataupun najis. Jadi tinja ini terdiri daripada sel-sel mati lapisan epitelium usus, bahan buangan termasuklah pigmen empedu, bakteria dan bahan toksik. Dan dinding usus besar ini merembeskan mukus. Fungsinya ialah untuk melincinkan pergerakan tinja dan mengambil masa 12 hingga 24 jam untuk memasuki rektum. Apabila tinja memasuki rektum, tekanan terhasil sehingga menghasilkan rangsangan untuk menyingkirkan tinja dari tubuh. Jadi otot rektum mengecut dan mengeluarkan tinja dari dubur, dan proses ini dinamakan penyatinjaan. Jadi proses ini perlu dihafal oleh pelajar, tapi sebenarnya ringkas saja dan mudah dipahami. Baik, jadi itu saja untuk topik asimilasi dan penyatinjaan. Terima kasih semua pelajar karena mengambil perhatian dan diharapkan dapat menguasai subtopik ini, dan jika bermanfaat dipersilakan untuk like, share, dan subscribe. Sekian, terima kasih.